ورسوله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. الآية. صدق الله العظيم. Ashabul kiram, tuan pengurusi majlis yang saya hormati, seluruh kepimpinan surau Raudhatul Ilm, muslimin dan muslimat, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang telah saya bacakan biiznillah adalah ayat yang ke-253 Suratul Baqarah, yang juga merupakan ayat yang pertama bagi juzuk yang ketiga. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita melalui ayat itu sedikit tentang kisah para rasul alaihimus salatu wassalam. Allah kata tilkar rusul, itulah dia para rasul. Faddalna ba'dahum ala ba'd, sebahagian daripada mereka kami lebihkan daripada sebahagian yang lain. Among themselves, dah jadi rasul tu, itu kira tak ada ayat dah kita nak sebut kelebihan seorang rasul. Namun Allah Ta'ala sebut di kalangan para rasul sebahagiannya faddalna, kami lebihkan di antara rasul yang lain. Lalu Allah sebut minhum man kallamallah, ada di antara rasul itu kallamallah, yang bercakap dengan Allah secara direct, bi ghairi hijab, tanpa hijab, yang disebut dalam suratun Nisa, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah bercakap, berkata-kata dengan Musa taklima, dengan kata-kata yang tidak ada keraguan lagi.
ada di antara Rasul yang rafa'a ba'dahum darajat, yang kami angkat darjat mereka, terutamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diangkat darjat menjadi penghulu segala nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Itu asas muqaddimah yang saya nak kembangkan perbahasan, yaitu dengan melihat suatu kisah yang berlaku, dan kita nak istimbat suatu doa. Kita nak keluarkan suatu doa yang mudah-mudahan doa ni kita boleh amalkan. Doa yang Allah rakam di dalam Al-Quran. Kalau tuan-tuan muslimin dan muslimat nak rojok doa ini, lihatlah ayat yang ke-19 Suratun Naml, surah semut. Namun sebelum kita melihat ayat 19 Suratun Naml, maka kita mesti tengok sebelumnya ayat 18. Baru boleh nampak doa itu. Baik, saya baca dulu ayat 18. Hatta idza atau ala wadin namli, sehinggalah Nabi Sulaiman alaihi salam dan angkatan perang dia. Nabi Sulaiman, subhanallah. Kalau kita rojok ayat 17 surah yang sama, Allah berfirman bahawa Allah menyediakan bagi Nabi Sulaiman itu junudahu, tentera dia, minal jinni wal insi wat tayr. Allah menyediakan untuk Nabi Sulaiman alaihi salam satu angkatan perang yang punya 3 batalion yang besar. Yang pertama kata Allah minal jin. Satu batalion, satu angkatan perang, geng jin aja. Kita boleh bayang, jin. Bukan seluar jin. Jin. Angkatan perang blok pertama, batalion dia jin. Ni tak tahulah apa punya batalion, 6 jin ke macam lah kan, 6 Melayu lah, 8 Melayu lah. Satu batalion angkatan perang jin. Duk mana? Sebelah kanan Nabi Sulaiman kalau pergi perang. Allah sebut yang kedua wal ins, manusia, belah kiri. Dan angkatan yang ketiga wat tayr, duk belah atas kepala, menaungi Nabi Sulaiman dan bala tenteranya. Fahum yuzaun, tu ayat 17. Fahum yuzaun, dalam keadaan mereka tersusun rapi, diatur oleh Sulaiman alaihi salam. Tengok ayat 18. Hatta idza atau ala wadin namli, sehinggalah bala tentera Nabi Allah Sulaiman melewati sampai di suatu tempat yang Allah sebut dengan wadin namli, lembah semut. Allahu Akbar. Di mana? Di bumi Palestin, kata Ibnu Kathir.
dalam tafsirnya. Ada satu lembah tu penuh dengan semut. Lalu bila lalu, semut-semut ni dia tahu, dia dengar bahawa Nabi Sulaiman dan bala tentera akan lalu tempat tu. Tengoklah Allah sebut. Qalat namlatun ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'ur. Lalu berkatalah ketua ataupun kita panggil puteri bagi semut. Semut dia punya hierarki dia, puteri lah yang jadi bos dia, lady boss lah. Berkatalah puteri semut, namlah menjadi muannas, makna betina lah. Namlatun, namlah makna muannas, betina, puteri dia. Qalat, apatah lagi qalat, qalat perempuan lah. Qalat namlatun, lalu berkatalah puteri semut, ya ayyuhan namludu, wahai semua semut-semut, udkhulu masakinakum, masuk semua dalam rumah masing-masing. Masuk dalam rumah, masuk. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'ur. Kalau kamu tak masuk dalam rumah masing-masing, nanti kamu akan dipijak oleh Sulaiman dan bala tenteranya dalam keadaan Nabi Sulaiman la yash'urun, dia tidak sedar kuda dia dan bala tentera kuda dia telah memijak semut-semut yang banyak. Semut kan kecil. Tuan-tuan, sebelum kita tengok ayat 19 yang menjadi intipati tajuk malam ni, doa Nabi Sulaiman tu, Allahu Rabbi, maka kita mesti faham. Bila saya baca tadi 253 Al-Baqarah, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba', di mana sebahagian rasul kami lebihkan daripada sebahagian yang lain, maka inilah contoh yang Quran pamerkan kepada kita bahawa di antara rasul yang memahami bahasa binatang ialah Nabi Allah Sulaiman. Ulimna mantiqat tayr, dalam ayat yang lain kata Nabi Sulaiman, ulimna mantiqat tayr, kami ini diajar dengan bahasa burung. At-tayr, burung. Kami tahu burung bersembang apa, kami tahu, kata Nabi Sulaiman. Termasuk dia mendengar semut bercakap. Telinga yang sama dengan kita. Nabi Sulaiman pun dua telinga. Sama-sama Allah cipta dengan drum, eardrumnya, kokleanya, dengan tulang rawannya, sama Allah cipta. Tapi kerana dia Rasul, kita tidak Rasul. Maka kelebihan atas para Rasul. Sama aja mendengar. Prosesnya sama. Vibration, frekuensi, vibrate eardrum, sama aja. Tapi siapa di antara kita yang boleh dengar semut bercakap? Jangan kata semut, lembu mengamuk kat kita pun kita tak tahu. Pagi dia nak kena korban tu, dia menyembang apa? Kita tak tahu. Cilakui punya puak-puak dia. Kita tak tahu. Bagi aku makan pun nak sembelih aku. Kita tak faham. Tah dia cilakuinya kita, mana kita tahu? Nabi Sulaiman, kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi, adalah jarak minimum range, jarak minima. Nabi Sulaiman boleh dengar semut bercakap
bukan maksima, minima, ialah 6 batu. Ini tafsir Imam Al-Qurtubi. Within 6 miles range, dalam jarak 6 batu, Nabi Sulaiman sudah boleh mendengar semut bercakap. Allahu Akbar. Hebatnya para rasul. Dia dengar bila puteri semut kata masuk, tu pengajaran tu. Apa pengajaran? Sebelum saya masuk ayat 19 An-Naml, apa pengajaran dia apabila puteri semut suruh masuk dulu? Sebab apabila Nabi Sulaiman dan bala tentera pergi perang, kan tentulah bawa ration, bawa makanan. Macam askar lah, dia masuk hutan dulu kan, lawan komunis ke apa ke, kan dia bawa ration dia, bawa beg dalam tu dengan sardinnya, dengan rokok. Rokok tak boleh tinggal kan, besar rokok dalam hutan, terbakar hutan kan, dia bawa ration dia. So bila perang, Nabi Sulaiman dia bawa semua tu, makanan apa semua. So semut ni macam tak sabar, nanti bila Nabi Sulaiman lalu, kita ngangolah bawah tapak kaki kuda tu, tentulah jatuh gula, jatuh coklat, jatuh biskut. Kenyang kita, tak tahu yang tu semua cari pasal. Nampak tak Allah ajar kita? Jangan tamak dengan dunia. Jangan rakus dengan dunia. Kira gula tu bagi semut tak ada ayat lah tuan-tuan, tu dunia dia lah. Kalau tidak, takkanlah keluar peribahasa simpulan mati semut kerana gula, mati orang kerana rokok. Mati semut kerana gula. Saya kalau tak sebut rokok, saya pening. Dalam kuliah saya mesti sebut rokok. Mati semut kerana gula. Kan Melayu selalu sebut gitu. Allah nak ajar, masuk dulu, jangan tamat, masuk dulu. Masuk dalam masakinakum, masuk dulu dalam rumah kamu. Bagi Nabi Sulaiman lalu dulu, nanti hentakkan kaki kuda dia, jatuhlah gula yang banyak. Dia dah belah, kutiplah. Allah ajar, kamu jangan gila tamak dengan dunia. Dunia ni Islam suruh ambil. Ambil, jangan tak ambil. Tapi Islam tak benarkan kita mati kerana dunia. Yang tu kecelakaan. Kita diajar doa, atina fid dunya hasanah. Ayat 201 Al-Baqarah, sentiasa di bibir kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik maula Rasulullah, pembantu Nabi. Anas bin Malik report, sepanjang 10 tahun aku dengan Rasulullah, bila Nabi berdoa, Nabi takkan tinggalkan doa itu dalam doa dia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sampai habis. 201 Al-Baqarah. Makna apa? Allah nak ajar, ambil dunia. Hasanah, dunia tu baik. Dunia itu mazra'atul akhirah, menjadi tempat bercucuk tanam untuk akhirat. Panjanglah kalau saya nak bahas di situ. Nak ambil poin, bila semut masuk dalam lubang, itulah satu pengajaran. Kamu jangan gila dengan dunia. Ambil dunia, sekadar kita hidup. Ingat kita ada hidup yang lebih lama, namanya akhirat. Baik. Tengok ayat 19. Nabi Sulaiman dengar tak? Dengar. Nabi Sulaiman atas kuda waktu tu. Dalil kata dia dengar tu, itu ayat 19. Fatabassama dhahikan min qawliha. Itulah dalil Nabi Sulaiman mendengar semut bercakap. Bila Allah kata,
Fatabassama dhahika. Ada dua di situ. Pertama, tabassama, ibtisam. Tabassam makna smile, senyum. Ibtisam makna senyum. Tabassama, senyum. Mula-mula Nabi Sulaiman kata Allah, fatabassama, dia tersenyum. Waktu senyum itu sedekah. Sampai Nabi sebut dalam hadis, kamu dah tak ada apa nak bagi dah. Bagi duit tak ada, bagi buah-buahan pun tak ada, nak sedekah tak ada dah. Nabi kata, kamu jumpa kawan kamu, talqin wajhah, dengan wajah yang senyum, dengan wajah yang riang gembira, itu pun sudah dikira pahala untuk kita. Itu dia senyum. Datuk Raihan buat lagu senyum tu. Tapi jangan pandang tabung lalu senyum sebab sedekah. Tabung kena bagilah, jangan duk senyum. Tuan-tuan muslimin muslimat, fatabassama dhahikan. Dhahik makna apa? Ketawa, gelak. Cuma dalam tafsir sebut Nabi Sulaiman gelak ketawa tu dengan gelak yang sedikit. Dah tak ada Nabi, Rasul, mana ada gelak macam kita. Apa kata Aisyah? Waktu Nabi tegur Aisyah, Aisyah duk main patung kuda. Kuda tu ada sayap. Qardawi bahas bab ni dalam Al-Halal wal-Haram fil Islam. Dalam kitab dia, Halal Haram dalam Islam, yang membolehkan kita ayah ke, kita datuk ke, kita beli mainan bentuk patung untuk anak kita, untuk cucu kita. Islam membenarkan. Boleh. Beli teddy bear, cucu umur 4 tahun, cucu umur 3 tahun, kita beli teddy bear untuk dia main. Itu diharuskan, tak ada masalah. Cuma jangan dihormati patung tu. Nak tidur sekejap lagi, biar dia bersepah bawah meja, tanda kita tak hormat lah. Begitu. Jangan pergi ambil letak atas meja, nak tidur, lepas tu hangguk 3 kali. Itu nak mampu. Dalil ambil mana? Aisyah main. Nabi tengok Nabi kata patung ni, Nabi kata kuda ada sayap tu, Nabi kata. Aisyah kata, takkan abang tak tahu? Apa dia, kata Nabi? Kan Nabi Sulaiman kuda dia ada sayap. Bila dengar macam tu, Nabi tergelak. Dan Nabi gelak tu nampak geraham. Macam tu Nabi gelak, nampak geraham. Kita gelak, anak tekak tu dia, nampak? Anak tekak ni dia punya berlari, kita punya gelak. Ayak mata 2 lori tu. Empuk meja hari, punya syok. Tambah segelas lagi, teh tarik tu, pergi kejar kita. Nabi Sulaiman pun begitu. Fatabassama dhahikan min qawliha. Lalu Sulaiman alaihi salam, dia tersenyum, tabassam, ibtisam, sambil dhahikan. Dhahik makna gelak, cuma tafsir kata gelak yang sedikit. Min harfun jar, min qawliha. Qaul perkataan, ha tu siapa? Ha tu semut lah. Sulaiman alaihi salam, dia dengar-dengar, dia tersenyum dan ketawa kecil. Min qawliha, ketika dia mendengar ucapan puteri semut, supaya arahkan semut masuk semua. Saat lagi Sulaiman pijak, pilihan raya kecil pula mampu semua. Dia tak abang lah tu. Lalu Nabi Sulaiman berdoa. Ini dia poin malam ni. Kita pun tak boleh lama, 8.45 kena berhenti. PKPP. Saya di Kedah, Pening kuliah pun macam tu lah. 8.45 saya stop. InsyaAllah lepas bulan 12 tu dah tarik PKPP ke, insyaAllah lah, mudah-mudahan. Nak sebut apa? Nabi Sulaiman pun berdoa. Ni dia. Tuan-tuan, amal doa ni.
Di tengah-tengah ayat 19 surah An-Naml. Jadikan dia doa. Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Itu yang pertama. Nabi Sulaiman kata, ya Allah, qala rabbi. Nanti kalau doa jangan ambil qala tu, ambil rabbi lah. Qala tu Nabi Sulaiman, hang Encik Sulaiman, bukan Nabi Sulaiman. Janganlah qala rabbi, tu tak reti Arab. Macam orang meninggal lah, orang kena musibah kan. Inna lillah, istirja' kita panggil kan, ucapan istirja'. Kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah, aksiden, kebakaran, walaupun tak mati, janganlah kita kata qalu inna lillah. Qalu tu dalam Quran, ambillah inna lillah tu. Qalu tu mereka berkata. Biar cerdik sikit. Umur dah 60, isap rokok 6 lori dah tak cerdik lagi. Tuan-tuan muslim, kalau kita doa ambil pada Rabbi. Nabi Sulaiman kata, qala Rabbi, wahai Tuhan, auzi'ni an ashkura ni'mataka, wahai Tuhan, Engkau berilah aku ilham, Engkau sentiasalah pandu aku. Allahu Akbar. Sentiasalah beri aku panduan, ilham, untuk aku mensyukuri segala nikmat yang telah Engkau kurniakan kepada aku. An'amta alayya wa ala walidai, dan kepada kedua ibu dan ayah aku. Allahu Akbar, tuan-tuan. Pertama Nabi Sulaiman ajar, minta dengan Allah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat Allah. Ya Allah, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Deklarasi daripada Allah. Allah kata, kalau kamu nak hitung nikmat aku, dia takkan jadi. La tuhsuha, kamu takkan dapat kira. Itu Allah declare dalam surah Ibrahim dan surah An-Nahl. Ada dua surah ayat yang sama. Iaitu Allah kata, kamu cuba nak kira nikmat, kamu fail, kamu akan gagal, kamu takkan dapat mengira nikmat yang aku bagi kat kamu. Satu-satu nak hitung, Allah tak mampu. Apa yang penting ialah mensyukuri nikmat. Nak hitung tak mampu, Allah beritahu. Yang Allah minta ialah la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, la azidan, ziyadah, zid makna tambah. Aku tambah. Aku tambah nikmat, syarat kamu bersyukur. Nah, bila kata bersyukur ni, tuan-tuan fikir sendirilah nikmat apa. Ketika orang sekarang terlantar di hospital waya keliling, tengah dibacakan Yasin oleh keluarganya, kita sihat, alhamdulillah. Ketika kita boleh berjalan dengan dua kaki, ada orang tak boleh berjalan dengan dua kakinya, paralyzed, lumpuh separuh badan. Bukan kaki dia kena potong, diabetes ke? No. Bukan heavy punya kencing manis sampai terpaksa kerat kaki dia. Kira kalau cek glukos punya level lah, orang Kedah kata habis meta tu cerita dia. Saya pernah anak murid saya, hak jenis taik penyakit kencing manis ni, kita tanya dia, bang, gula berapa bang? Habis meta. Dia jawab habis meta tu, kalau bahasa Arab kita panggil balaghah lah. Ilmu balaghah lah. Makna apa? Makna hang faham lah. Unable to read tu ya. Meter tu tak boleh display dah, habis meta.
Kan kita boleh read lagi 7, 8. Dia tak ada dah, infinity lah, mampu. Astaghfirullah. Bukan pasal kenciman ni, tapi lumpuh. Kan kita pinjamlah sekejap untuk kita sebut sebagai pedoman, bukan kita menghina. Kan senator dalam Dewan Negara kan, Ras Adi Barazi, kan dia paralyzed. Kesian kat dia. Mewakili OKU. Kan dulu dia newscaster TV3. Orang cerdik mengaji US apa semua. Balik kerja kena rompak. Ingat lagi. Helmet tu hentak atas kepala dia. Dia balik kerja, orang rompak dia. Helmet bantai atas kepala dia. So putih mana wayar, dia jadi lumpuh sampai lah. Sekarang senator lah, ahli Dewan Negara, mewakili OKU. Kan, jangan main-main tuan-tuan. Allah nak uji sekejap kan? Dan bayangkan perasaan dia, kita tak rasa. Bayangkan perasaan dia yang boleh berjalan. Sudah sekarang wheelchair, tak boleh berjalan. Bukan kenciman ni, kaki dua dah. Allahu Akbar, ujian. Sabarlah, ada pahala. Saya nak sebut apa? Ketika saat macam tu ada orang kenciman ni, potong kaki, kita elok dua kaki boleh berjalan. Alhamdulillah. Kita nak sebut nikmat banyak, terlalu banyak kita nak sembang. Ketika kita berselera makan, ada orang dah tak ada selera makan. Ada orang tak ada selera. Tambah abang-abang umur dah 50 lebih, 60 lebih, 70. Cuba tanya, selera makan macam dulu tak? Macam umur kita 10, 12 tahun, 18 tahun dulu. Jawab dia, nehi zindagi ek safar. Tak ada selera makan, duduk berdua dengan bini dalam rumah, saat lagi keluar pergi beli makan tu, beli makan pun tak tahu nak makan apa. Sungguh, saya 50 lebih pun saya rasa dah perasaan. Pegang pinggan nasi buah dah, tengok lauk, tak tahu nak makan apa. Banding umur kita 17, 18 dulu, membujur lalu, melintang, hilang terus. Bukan patah dah, hilang terus. Ayam tu tinggal kulit dah. Lah, pegang nasi, duk tengok lu. Saya yakin tuan-tuan pun rasa. Gang tu berjalan, sa'i baina Safa wal Marwah. Jalan sampai ujung. Ish, apa? Pegang senduk, letak. Jalan pula. Apa nak makan? Lama letak nasi, tarik kursi, seokok. Puas hati. Yang tu memang selera tinggi lah tu. Kan? Yang tu tak putus selera. Nasi tak berapa. Kita rasa dah. Kita tengok orang makan dengan selera, kita punya jealous. Bertimbun tu dengan timun, dengan kacang botol, dengan sambal belacan. Sagi ayam nampak ujung pungkok, tanam dalam. Nasi gunung. Nasi gunung tanam dalam. Dia punya makan kita tengok jealous. Kita sikit dah. Itu tak ada selera, tak habis tu. Tu mula lapak cari kuih tang mana pula mula. Kita rasa tak? Rasa. Itu apa tu? Allah mula tarik sikit, sikit, sikit. Nak sedarkan kita, hang punya masa tak lama. Nikmat atas diri kita, syukurlah. Dan kalau saya nak sebut, tak ada nikmat paling dahsyat, nikmat Islam. Itu paling kita syukur. Nabi Sulaiman kata, an'amta alayya wa ala waliday. Tolong ingat sama kedua mak ayah kita. Nikmat yang kita tak boleh nak sebut. Pintu syurga kita bagi kita anak lelaki, Allahu Rabbi, kita ni orang lelaki, pintu syurga kita mak ayah kita. Untunglah siapa ada mak ayah. Ayah saya meninggal 1991. 9 September 91, mak saya meninggal 27 Februari 2020 tahun ni. Habis dah. Saya hanya mampu berdoa, buat wakaf, baca Quran, niatkan sedekah pahala, boleh kata Imam Syafi'i. Syarat lepas baca Quran. Dia berbeza
dengan amalan lain. Kalau sedekah, waktu kita bagi tu, katalah kita sedekah, kita niat, ya Allah, pahala sedekah aku ni bagi sama kat mak ayah aku. Waktu bagi, Imam Syafi'i kata, kalau Quran lepas kita baca, kita habis baca Quran, kita doa. Syarat, kata Imam An-Nawawi, syarat dia antara je kita menyebut dulu kebaikan mak ayah kita. Contoh, ya Allah, itulah ibu yang melahirkan aku, ya Allah. Itulah dia ayah yang banyak berkorban, ya Allah. Cari rezeki, belikan baju sekolah aku. Macam-macam kita sebut kebaikan. Ya Allah, limpahkanlah pahala bacaan Quranku ini kepada mereka berdua. Itu dia cara dia. Sebut dulu kebaikan. Kata Imam An-Nawawi. Baik. Bagi perempuan, syurga dia mana? Kita, suami. Orang perempuan kalau dah kahwin, syurga dia kita, suami dia. Sampai Rasulullah bersabda dalam hadis At-Tirmizi mafhum, seorang perempuan dia taat kepada Allah, dia taat pada Rasul, dia taat pada suaminya, dia sembahyang 5 waktu. Tengok Nabi sebut 5 waktu. Nabi tak sebut sembahyang sunat. Punya untung muslimat. Kalau dia buat sunat itu bonus dia. Nabi hanya sebut 5 waktu. Dia puasa Ramadan, Nabi sebut Ramadan, Nabi tak sebut puasa sunat. Dan dia jaga maruah diri dia, tutup aurat, dia jaga elok-elok. Dia mati, kata Rasulullah. Dia mati aja, suami dia redha. Nabi kata masuklah dia melalui pintu syurga mana yang dia mahu. Pintu syurga ada 8. Muslimat yang meninggal ini, suami dia redha, dia ikut sungguh Islam waktu dia hidup. Masuk 8 pintu syurga tu. Anak masuk mana? Pintu syurga Rasul, Nabi-Nabi, masuk. Anak masuk babus sedekah, masuk. Anak masuk babul Rayyan, pintu orang puasa, masuk. Anak masuk babul jihad, pintu orang berjihad, masuk. Untungnya muslimat. Tapi senang tak nak dapat redha suami? Oh payah. Tak kena gaya, suami kecil hati ya cukup. Ketika Fatimah adalah sedikit bergesel, sedikit bercakap dengan Sayyidina Ali, Sayyidina Ali terasa hati. Sayyidina Ali kecil hati. Lalu Sayyidina Ali meninggalkan rumah hampir 2-3 hari. Kecil hati. Bukan maki pun. Tak ada Fatimah anak Nabi maki suami. Tak ada, kecil hati. Adalah terlepas cakap apa tu. Lalu Fatimah mengadu pada Rasulullah. Rasulullah dia tengok anak dia datang, perangai Nabi. Nabi kalau Fatimah datang, anak dia datang, Nabi tengah duduk tu, Nabi akan bangun dan peluk Fatimah, cium Fatimah. Itulah perangai Rasulullah dengan anak ni, ya Allah, dengan cucu. Nabi tengah khutbah, Nabi tengah khutbah Jumaat sekali tu, tiba-tiba Sayyidina Husin dan Sayyidina Hasan merangkak pakai baju warna merah. Nabi turun dukung cucu sambil khutbah. Kita buat lagu tu report terus jabat agama. Ini tak mengaji payah. Kan? Dia nak khatib tu qah lagu tu habis-habis. Kan, dia tak faham tu, payah bila kita kurang ilmu. So tuan-tuan kena mengaji lebih sebab duduk taman ilmu. Jangan cari pasal. Muslimin muslimat, bagaimana bila Fatimah datang, Nabi sambut, Nabi cium dia, Nabi peluk dia, Nabi tarik ridak Nabi. Satu riwayat, Nabi ambil ridak, Nabi hampar. Duduk atas ridak Rasulullah. Nabi kata, apa hal? Fatimah kata, Ali merajuk. 3 hari dah tak balik. Nabi kata, pasal apa? Tak, saya tercakap benda yang saya kecilkan hati dia. Nabi dengar tu, Nabi tarik ridak. Tengah duduk Nabi tarik. Nabi kata, Nabi balik. Cari Ali, minta maaf dengan dia. Itu kata suami, darjat dia pula. Wali rijal alaihin darajah, bagi lelaki 1 darjat mengatasi wanita. Ketaatan itu.
Allahu Akbar. Masing-masing ada habuan. Yang penting mak ayah kita. Kita lelaki, syurga kita mak ayah. Isteri, syurganya kita. Muslimin muslimat, jangan lupa nikmat ingat sama pada ibu ayah kita. Walaupun dah bersuami, suami itulah ketaatan nombor satu, tapi jangan lupa mak ayah kita. Nabi Sulaiman ajar mensyukuri nikmat termasuk dengan ibu ayah sekali, kerana kalau tak ada ibu ayah, kita nak ada apa? Nutfatin amsyajin nabtalih, apabila sperm dan ovum bertemu, jadilah manusia biiznillah. Kita tak ada sperm ayah, tak ada ovum telur ibu, kita nak keluar dari mana? Kita bukan Nabi Adam, kita bukan Nabi Isa alaihi wassalam. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Sulaiman doa, wa an a'mala salihan tardahu, ayat 19 An-Naml. Kata Nabi Sulaiman, ya Allah, wa an a'mala salihan tardahu. Mudah cerita, ya Allah, tolong redha atas setiap amal soleh yang aku buat. An a'mala salihan tardahu. Hu tu Allah lah, dhamir ganti nama. Engkau redha. Redha apa? Redha atas an a'mala salihan. Setiap amal soleh yang aku buat, ya Allah, tolong redha. Kita jangan, tuan-tuan, ibu ayah, muslimin muslimat, jangan kita beramal sekadar fulfill the requirement. Aku ni ditaklifkan beramal, so aku kena solat, aku kena puasa. Okay, fair enough, it's good untuk kita punya iman. Tetapi kita mesti faham, setiap amalan kita, hujungnya kita nak apa? Redha. Itu yang kita selalu sebut, jatuhnya redha Allah kepada seorang perempuan Bani Israel yang cukup jahat, hanya memberi minum seekor anjing. Kita tak perlu hurai cerita tu, tuan-tuan pun faham. Jatuh redha Allah. Dianya kata Nabi, perempuan tak elok. Kita kata apa? Perempuan tak elok lah. Balik pada naik kelab, duk tengok anjing dah harga. Bapak tu balik mungkin siang lah, malam kerja. Anjing tu dah jilat tanah dah harga. Dia buka kasut dia, dia cedok air, dia bagi anjing tu minum. Dengan perbuatannya Nabi kata jatuh redha Allah, Allah ampun dia. Anjing ya. Tapi seorang perempuan, kata Nabi, yang solat malamnya kuat, puasanya kuat, hadis sahih, dikurungnya kucing, tidak diberi makan kucing, sampai kucing tu mati kelaparan, Allah humban dia ke neraka, kerana tidak jatuh redha Allah. So kita nak amal kita walau sikit, walau sekadar memberi friskies kepada kucing. Pergi market, pergi Tesco, pergi hypermarket, beli frisky hak besar sikit, simpan stok 2-3 bulan. Air kucing dulu saya bela. Banyak kucing sampai tidur dengan saya lah atas katil. Tapi mati, kita teriak tak larat, nangis, sedih. Curi di orang pun ada, kutu kebas tak pulang. Saya kata tak apalah, janji kucing tu hampa bagi makan, dia pencuri. Kucing cantik, flower horn punya warna lawa, kutu kebas. Saya kata tak apalah, aku halai lah, hampa bagi makan sudah. Alah, saya tak bela dah, sedih. Tapi kucing welfare mai. Dia bau frisky tu penuh. Hampa makan lah, janji dosa aku habis sudah. Kita kira hatu lah. Janji kiamat tu hampa jadi saksi, aku bagi hang makan. Duk beli frisky lah, bagi makan. Tuan-tuan pun buat, bukan saya seorang, tuan-tuan pun buat. Allahu Akbar. Biar sikit. Tapi yang kita tidak redha, sebab telah berkata almarhum Asy-Syaikh Mutawalli Sya'rawi Al-Hasani,
seorang ulama Azhar yang cukup hebat, berketurunan Rasulullah daripada Sayyidina Hasan. Mimpi jumpa Rasulullah ni tak tahu punya banyak ulama. Syekh Mutawali Sya'rawi Al-Hasani, dia daripada Sayyidina Hasan. Dia kata apa? Kamu melakukan ketaatan kepada Allah bukan semata-mata taat, tetapi kamu mesti mencari redha-Nya. Dan apabila jatuh redha Allah, Allah akan kurniakan pada kamu, bahasa mudah kita, makan tak habis. Itu cerita dia. Buat amal biar Allah redha. Dan nak dapat redha Allah tu kembang pula perbahasan dia. Ikhlas. Banyak cabang dia pula. Ikhlas, berilmu, begitu, tidak riya. Boleh jatuh redha. Yang kedua dan yang terakhir, 5 minit lagi. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Tengoklah Nabi berdoa. Nabi nama Sulaiman, dia minta apa? Nombor 3. Wa adkhilni, dan masukkanlah aku ya Allah, bi rahmatika, dengan rahmatmu, fi ibadika salihin, di kalangan hamba-Mu yang soleh. Ni Rasul doa. Rasul semua syurga. Tu saya kata doa ni kita kena baca. Sebab siapa kita? Penghujung doa ni kita minta dengan Allah, ya Allah, masukkan aku dengan rahmat-Mu, bi rahmatika, dengan rahmat Engkau ya Allah, tolong masukkan aku fi ibadika salihin, dalam golongan hamba-Mu yang soleh, di dunia dan selepas mati. Tengok doa Nabi Ibrahim, surah Asy-Syu'ara ayat 80 lebih. Doa Nabi Ibrahim, dia kata, wa alhiqni bis-salihin. Ayat tu panjang, saya ambil ujung. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, wa alhiqni bis-salihin, nanti lepas aku mati ya Allah, tolong hubungkan aku dengan orang-orang soleh. Roh kita tu duduk grup orang soleh bersama arwah-arwah yang beriman kepada Allah. Roh kita tu, kita tak macam tu. Itu yang disebut di hujung surah Al-Fajr, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, disebut di hujung surah Al-Fajr, masuklah dalam golongan hamba-Ku dan masuklah dalam syurga-Ku. Kita tak macam tu. Di dunia mungkin kelompok-kelompok kawan kita ramai, tak apalah kita bermuamalah di dunia. Kadang-kadang ada kawan kita yang tak semayang, kita kena tegur dia, kita kena nasihat dia, suruh dia solat. Jangan kawan saja, biar berkawan sampai akhirat. Di dunia macam-macam, tapi lepas kita mati, kita nak satu puak ya, solihin. Nak puak tu je, iaitu kita akan bersama dengan golongan soleh selepas kita mati. Bab ni Al-Imam As-Suyuti dia bahas punya panjang di dalam kitabnya Pengembaraan ke Alam Barzakh. Panjang Imam As-Suyuti hulai. Cuma saya nak sebut, itulah penyudah kita yang baik. Roh kita berbahagia. Roh kita bersama orang-orang soleh. Berada di tempat nama Illiyin, bukan di Sijjin. Na'udzubillahi min zalik. Akhirnya secara kesimpulan, muslimin dan muslimat, istimbat hukum, saya ambil kesimpulan di antaranya yang pertama, setiap para rasul
mempunyai kelebihan mereka masing-masing. Dan tiadalah terlawan kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dia penghulu bagi segala nabi dan rasul, dan dia kekasih Allah. Yang kedua, antara mukjizat para rasul mendengar binatang bercakap. Itulah Nabi Sulaiman yang kita bahas tadi. Semut bercakap, burung bercakap. Dan yang ketiga, tolong amal, tolong hafal doa tu. Di pertengahan ayat nombor 19 suratul Naml, doa Nabi Sulaiman, pakat hafal, pakat baca lepas mayam. Minta dengan Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Minta tiga benda tu dengan Allah, Allah lah yang akan mengkabulkannya. Kita hanya memohon kepada Allah, semoga ada manfaat sedikit yang kita bahaskan di musim PKPP ini. Semoga Allah merahmati kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.